Assalamualaikum dan salam perpaduan berita wilayah edisi Ahad 25 Disember 2022 membawa laporan terkini seluruh negara. Saya Alif Ashraf Kamanur, berikut paparan utama petang ini. Operasi SAR Tanah Runtuh Batang Kali boleh jadi model pengurusan bencana. Lebih 100 rumah roboh disandarkan. Lintang langsung dari Sarawak, Sabah dan Labuan mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Saudara, operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa tragedi tanah runtuh di tapak perkemahan di Batang Kali, Selangor yang bermula 16 Disember lalu ditamatkan secara rasmi tengah hari tadi. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata, keputusan berkenaan dibuat setelah polis mengesahkan tiada lagi mangsa yang terlibat atau hilang dalam kejadian terbabit. Beliau memaklumkan hanya urusan teknikal masih diteruskan di lokasi kejadian. Mengulas mengenai SAR, Tan Sri Akril Sani memberitahu faktor cuaca dan bentuk muka bumi menjadi cabaran terbesar pasukan misi SAR tragedi tersebut. Perkara itu bagaimanapun dapat diatasi dengan bantuan dan kerjasama baik daripada semua agensi terbabit sepanjang 10 hari misi dijalankan. Antara cabaran yang kita tempuhi adalah cuaca. Yang keduanya, yang menyebabkan kawasan bencana tersebut agak berisiko tinggi. Jadi, itulah cabaran utama kita. Yang lain saya tidak nampak. Dari segi guna tenaga sumber manusia, kita berganding bahu secara rapat. Dari segi keperluan aset-aset jentera dan seumpamanya, kita tidak nampak sebarang masalah. Saya melihat statistik, kita menggunakan hampir 12 jentera berat yang kita perolehi daripada pihak swasta dan juga daripada agensi seperti ATM. Namun alhamdulillah, walaupun berlaku hujan dan seumpamanya, tapi kita dapati bahawa Tuhan itu masih lagi berada di pihak kita secara keseluruhannya. Lepas ini kita kena membuat sujud syukurlah dan kita membuat doa selamat. Terima kasih kepada rakan-rakan. Beliau berkata demikian pada sidang media sebelum menamatkan operasi SAR itu di tapak kejadian hari ini. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terbabit termasuk Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO sepanjang SAR diaktifkan. Baik, dalam pada itu, Tan Sri Akril Sani turut berharap operasi mencari dan menyelamat SAR tragedi tanah runtuh di Batang Kali boleh dijadikan model atau contoh yang boleh diguna pakai agensi terlibat dalam pengurusan bencana untuk menghadapi sebarang kejadian seumpama itu pada masa hadapan. Saya percaya inilah merupakan satu-satunya operasi yang saya lihat setiap agensi memainkan peranan sesuai dengan apa yang telah digarispandukan dalam arahan MKN nombor 20. Jadi tidak ada situ pertindahan ataupun overlapping dari segi ataupun redundancy dalam segi kita melaksanakan tugas. Saya harap di masa akan datang mungkin NADMA boleh secara berkala mengadakan tabletop exercise yang melibatkan semua agensi-agensi yang diperlukan dalam usaha untuk kita menguruskan
operasi-operasi seperti ini. Operasi SAR dalam tragedi terbabit menyaksikan lebih 250 anggota penyelamat daripada pelbagai agensi yang turut dibantu unit anjing pengesan kenai selain penggunaan jentera berat. Pada sidang media sama, Tan Sri Akril Sani meminta pihak berkaitan segera menyemak semula garis panduan aktiviti riadah di lokasi berisiko termasuk di kawasan Cerun dan berhampiran sungai bagi mengelak kejadian tanah runtuh berulang. Yang ini saya akan serahkan kepada pihak berkuasa tempatan dan juga jabatan-jabatan berkaitan untuk membuat beberapa review dan seumpamanya bagi tujuan penambahbaikan untuk keselamatan bersama. Mengenai penutupan jalan Batang Kali Genting pula, beliau menjelaskan perkara itu akan dirujuk kepada pihak Jabatan Kerja Raya JKR dan PBT kerana memerlukan kajian sepenuhnya dari segi aspek keselamatan. Sementara itu, mayat ke-31 mangsa tragedi tanah runtuh di Batang Kali telah diserah kepada ahli keluarga kira-kira 12 tengah hari tadi. Mayat terakhir berusia 11 tahun ini seterusnya dibawa ke lokasi sama yang menempatkan jasad bapa serta kakaknya. Upacara penghormatan terakhir buat mangsa dikenali sebagai Eng Shoki itu dijadual akan diadakan pada pagi esok di Nirvana 2. Terdahulu, waris mangsa dilihat tiba di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh sekitar pukul 11 pagi. Mayat mendiang yang berada dalam beg tidur ditemukan pada kedalaman 1.5 meter dalam tanah kira-kira 4:53 petang Sabtu hasil kerja pengorekan secara manual oleh anggota penyelamat yang mengesan aliran cecair dipercayai daripada mayat mangsa. Selain mangsa tragedi ini turut meragut nyawa dua lagi ahli keluarganya iaitu bapa yang berusia 43 tahun dan kakaknya berusia 12 tahun. Dalam kejadian pada 2.42 pagi Jumaat lalu, seramai 92 mangsa terbabit dalam insiden tanah runtuh yang telah meragut 31 nyawa manakala 61 lagi terselamat. Daripada jumlah 31 kematian itu, 20 merupakan individu dewasa dan 11 lagi kanak-kanak. Secara keseluruhan, 20 mayat ditemukan di sektor A, 1 di sektor B dan 10 lagi di sektor C. Kesemua jasad ditemui dikenal pasti menggunakan kombinasi kaedah pengecaman DNA, cap jari, gigi dan pengecaman pihak waris berdasarkan barangan peribadi serta tanda unik pada badan mangsa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Almizan Muhammad Ali menzahirkan ucapan tahniah kepada seluruh ahli pasukan bantuan mencari dan menyelamat SAR kerana telah bertungku lumus selama 9 hari dalam insiden tanah runtuh Batang Kali Selangor. Dalam satu kenyataan, beliau memberitahu kini fokus utama pihaknya adalah untuk menguruskan penyaluran bantuan kepada para mangsa dan ahli keluarga terlibat menerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Beliau turut memuji seluruh individu yang terlibat tanpa mengira penat serta keadaan cuaca meneruskan operasi sehingga semua mangsa berjaya ditemui. Sumbangan RM10,000 daripada kerajaan untuk keluarga mangsa yang terkorban dalam kejadian tanah runtuh di Batang Kali diharap dapat meringankan beban mereka. Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Datuk Seri Syamsul Iskandar Mohamad Akin berharap agar ahli keluarga tabah menghadapi ujian itu. Katanya sumbangan telah diberikan secara tunai. Ialah walaupun ini merupakan ujian yang besar bagi mereka, tetapi kita harapkan sedikit sumbangan daripada Perdana Menteri dan juga kerajaan dapat meringankan beban terutamanya kesedihan mereka yang terpaksa ditanggung oleh keluarga di atas pembagian yang begini ya. Satu perkara yang tentunya amat menyedihkan. Yang keduanya, Yang Amat Perdana Menteri juga menyampaikan rasa terima kasih yang begitu mendalam kepada seluruh pasukan SAR ataupun Search and Rescue, pasukan mencari dan menyelamat yang telah pun bertungkus lumus sehingga semalam.
Datuk Seri Syamsul mewakili Perdana Menteri menyampaikan sumbangan RM80,000 kepada dua keluarga mangsa yang terkorban dalam kejadian tanah runtuh. Mereka adalah keluarga mendiang pasangan Lai Sitin dan Lai Chi Sam serta dua anak mereka dan keluarga mendiang pasangan Tai Chan Lin dan Yu Siu Pei yang turut terkorban bersama dua anak mereka. Setelah operasi SAR di Batangkali diisytihar tamat, fokus Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA kini adalah bagi operasi pembersihan dan kawasan tersebut. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pasca Bencana NADMA, Datuk Khairul Syaril Idris, penyiasatan berkaitan kejadian itu juga diteruskan. Dibincangkan oleh Ketua Pos. Jadi perkara berkenaan akan dibincangkan oleh Ketua Pos, Komander Pos tempat kajian, dan untuk menentukan bila kelakar operasi pembersihan ataupun operasi yang berkaitan dengan kejadian di hulu di Batangkali ini akan diselesaikan. Dari segi penilaian dan juga untuk verification dari mangsa, ada beberapa cara. Jadi pihak berkuasa telah mengadakan perbincangan dengan mendapatkan maklumat daripada operator resort berkenaan dan juga telah menemu bual keluarga-keluarga yang terlibat. Jadi dari segi itu mereka yakin bahawa jumlah yang telah disebut itu merupakan jumlah yang telah difikirkan sebagai jumlah yang terakhir. Beliau berkata demikian selepas ziarah di rumah mendiang pasangan Lai Sitin dan Lai Si Sam serta mendiang Yu Siu Pei dan Tai Chan Lin di Macap Baru. NADMA kini dalam proses untuk bertemu ahli keluarga mangsa terlibat tragedi terbabit bagi menyegerakan proses penyerahan sumbangan. Terengganu terus merekodkan penurunan penduduk terjejas banjir. Setakat 4 petang tadi, hanya tinggal 3,908 orang yang masih berada di 30 PPS. Penduduk terjejas yang telah dibenar pulang kini bertungku lumus membersihkan kotoran akibat banjir. Perinciannya kita bersama Siti Jamilah Hanim Jamil di Kuala Lumpur. Silakan, Hanim. Tugas di Angkasa Puri, terima kasih. Itu data yang dikongsikan setakat 12 tengah hari tadi dan dijangka lebih ramai penduduk akan dibenarkan pulang ekoran cuaca yang baik sejak 4 hari lalu. Namun meskipun begitu, Terengganu masih lagi bersiap sedia menghadapi fenomena air pasang besar dan dijangka pada malam ini air pasang besar akan mencapai sehingga 3.7 meter. Dan di lokasi saya berada kini, saya ingin kongsikan satu info di mana menurut Ketua Polis Terengganu Datuk Rahimi Mat Isa, jalan ini akan ditutup, iaitu bermula dari bulatan Teluk Ketapang ke Drawbridge akan ditutup bermula 10.30 malam ini sehingga 1.30 pagi bergantung kepada tempoh air pasang atau ombak tinggi, dan jalan ini akan ditutup sehingga 29 Disember ini. Ia bagi keselamatan pengguna, kerana tinjauan kami malam tadi dapat dilihat kenderaan berhenti di belakang saya ini di sekitar lokasi saya berada kini untuk mengambil gambar, dan itu membahayakan keselamatan. Dan juga satu lagi informasi yang ingin saya kongsikan mengenai tragedi mangsa lemas di Taman Rekreasi Latar Tembakau Sungai Tenang di Jerteh Besut, dan alhamdulillah mayat mangsa telah pun ditemui pagi tadi pada pukul 8:07 pagi tadi pada jarak 700 meter dari lokasi mangsa terjatuh. Dan menurut pengarah JBPM Terengganu Tuan Mat Hilman Abdul Rashid, ketika ini bukanlah waktu yang sesuai untuk melakukan sebarang aktiviti, tidak kira di sungai, rekreasi, hiking dan sebagainya, kerana sepanjang monsun timur laut ini pelbagai insiden tidak diingini boleh terjadi. Jadi itu saja dapat saya kongsikan ketika ini. Perkembangan semasa akan saya bawakan lagi dalam berita wilayah petang ini. Rakan tugas kembali pada anda, silakan. Ya, baik, terima kasih. Sementara itu, di Kelantan, keadaan banjir yang beransur pulih selain faktor cuaca baik sejak beberapa hari lalu turut dimanfaatkan penduduk untuk membersihkan kediaman. Wartawan Fikri Zaib meninjau aktiviti berkenaan di Pengkalan Kubur Tumpat. Silakan.
Baik, terima kasih. Biarpun situasi banjir di Tumpak ini belum lagi pulih sepenuhnya, namun ada penduduk yang telah mengambil peluang sebenarnya untuk mencuci ataupun mencuci kawasan kediaman rumah dan sebagainya. Dan hari ini saya berada di Pengkalan Kubu di kampung Redak di Pengkalan Kubu ini bersebelahan saja dengan Sungai Golok, dan saya ditemani oleh salah seorang penduduk yang mengambil peluang itu sebenarnya, Arifin Awangci. Jadi ataupun lebih dikenali dengan nama Cik Su. Jadi Cik Su, mengapa ambil peluang ni sebenarnya, walaupun belum lagi pulih sebenarnya, ambil peluang untuk cuci rumah ni? Untuk maklumat semua, kita orang kampung ni masa air ni lah kita nak cuci. Sebab air ni kita boleh tolak kelodok olik siang mari, kita boleh cuci dengan segera lah. Bila nak tunggu kering, penat terpaksa panggil, ibarat kita kena panggil bomba main cuci. Lalu ni kita pakai air yang mana ada, kita cuci dulu, slow. Tapi malam ni air naik lagi ni, air pasir besar. Tapi bila air pasir besar, bila kita cuci sekali tu, kotor-kotor tak ada lah. Esok Senin kita nak cuci balik Senin. Jadi berapa lama agaknya lagi keadaan macam ni lagi mungkin akan pulih? Saya rasanya dah ada 2-3 hari lagi. Sebelah sini 2-3 hari lagi. Sebab ia naik 18 hari bulan. Air banjir naik 18 hari bulan. Dah seminggu lebih 8 hari dah ni air. Tapi sebab tu saya kata malam ni air nak pasal besar. Mungkin ada 2-3 hari lagi. Kalau tak hujan, itu pun kalau tak hujan. Kalau hujan makan masa pula. Jadi di kawasan ini air itu terkesan teruk ke macam mana, Cik Su? Memang terkesan teruk. Air naik dengan amat cepat sekali. Disebabkan apa? Sebab sebelah kasban tu tak ada lubang. Air nak keluar tak boleh. Cuba mari tengok. Keluar rakyat tanya. Kalau nak buat projek tu, tanya kat orang kampung. Mana air tubik, mana air masuk. Orang kampung boleh rakyat dia tahu. Sebab dia beranak dia telur sini. Jadi dari segi kehidupan harian penduduk macam mana setakat ni, Cik Su? Adakah berjalan seperti biasa ke macam mana? Hak tu susah sikit tu. Susah, memang susah. Tengok dengan ternak-ternak kalau tak ada makan, dengan duduk saja, duduk gitu. Kita pun nak cari makan susah. Nak tubik tak boleh. Jadi terima kasih kerana sudi bersama berita pada petang ini. Saya fikir itu saja perkongsian dari Tumpak ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angka Supri, silakan. Ya, baik, terima kasih. Secara keseluruhan, jumlah penduduk terjejas banjir semakin berkurangan. Setakat 4 petang tadi, 12,565 penduduk terjejas berlindung 61 pusat pemindahan sementara di 5 negeri. Berikut perincian mengikut negeri terjejas banjir. Seterusnya, bagi mengikuti perkembangan cuaca semasa, kita bersama Pegawai Met Malaysia Rashdam Amirul Ashraf Rosli. Silakan, Rashdam. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Oleh demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke 27 Disember nanti. Oleh demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Terengganu dan juga Pahang, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih menjelang lewat petang nanti. Manakala bagi lain-lain kawasan di semenanjung Malaysia, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini.
Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Limbang, Bintulu, Mukah dan juga Sibu, termasuklah di sekitar bahagian Kudat dan juga Sandakan di Sabah. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Walau bagaimanapun, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan bahagian utara Sarawak sehingga 26 Disember nanti. Manakala hujan berterusan peringkat waspada juga dikeluarkan melibatkan bahagian-bahagian di Sabah yang mana hujan berterusan dijangka berlaku melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna kuning berkenaan sehingga ke 28 Disember nanti. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar sentiasa berwaspada dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Kepelbagaian budaya, agama dan adat masyarakat. Hidup dalam suasana aman dan harmoni. Bagai pelangi mewarnai keindahan alam. Kepelbagaian budaya, identiti negara. Warna-warni budaya dihormati, persamaan diraih. Keamanan dan kemakmuran negara dinikmati. Baik, fokus negeri di bawah Bayu, perkembangan fenomena banjir dan air pasang besar. Jumlah penduduk ditempatkan di PPS terus meningkat. Langsung bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan, Dia. Ya, balik Alik. Perkembangan fenomena air pasang besar dan banjir di Sabah. Setakat 4 petang tadi, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri merekodkan jumlah penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS terus meningkat kepada 1,363 orang, melibatkan 316 keluarga di 4 daerah.
Sandakan menjadi daerah terbaharu dilanda fenomena air pasang mengakibatkan lebih 100 buah rumah roboh manakala dianggarkan 500 rumah turut terancam. Kejadian di Kampung Forest itu menjejaskan 376 penduduk yang kini ditempatkan di SK Sungai Anip 2. Sementara itu di Pitas, bilangan penduduk terjejas kekal 721 orang daripada 163 keluarga. Semua ditempatkan di 6 PPS antaranya Dewan Kampung Mempakat, Dewan Terbuka Kampung Rosop dan Dewan SMK Pinggan-Pinggan. Di Kota Kinabalu, jumlah penduduk terjejas kekal 54 penduduk daripada 15 keluarga yang ditempatkan di Dewan Muhibah Sembulan. Manakala di Kota Belud, tren pemindahan penduduk meningkat dengan 212 penduduk melibatkan 75 keluarga berada di PPS Dewan SJKC Chung Hua dan SK Pekan. Sementara itu, penduduk penempatan atas air di Kampung Forest Sandakan antara yang terjejas susulan fenomena air pasang malam semalam. Seramai 63 ketua isi rumah dengan 370 penduduk terjejas keseluruhan ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Sekolah Kebangsaan SK Sungai Anip 2 Sandakan. Kira-kira jam 10 minit, mulai sudah ombak tu kuat. Jadi aku bilang, nak kita turunlah. Selepas kami turun, aku bilang ambillah beg pas sama dengan satu beg baju, pakaian. Kami turun dari dekat sini, tidak sampai lepas setengah jam begitu. Dia orang bilangnya ada rubuh rumah di laut. Banyak sudah rumah rubuh, termasuk rumah kakak. Jadi, barang pakaian tiada. Selamatkan diri, pakaian tinggal di rumah. Memang nasib saya punya bini memang di darat. So punya mentua memang terus pergi bawa lah. Kalau boleh bantulah. Kan, so seles pinggan, rumah pun tiada sudah. Dari segi pakaian, macam baby, perlukan susu juga, pampers. Barang yang sudah terbeli, hanyut sudah kan. Kita harus beringat pada 2 hari lagi, iaitu pada malam ini dan malam besok. Dijangka air pasang besar akan terus berlaku, menasihatkan penduduk agar sebaik-baiknya dan seboleh-bolehnya kerjasama sebelum jam 6 petang untuk mengosongkan rumah dan pergi ke tempat yang selamat, sama ada pergi kepada rumah saudara mara ataupun ikut arahan daripada pihak berwajib. Saya memang sangat faham keadaan mereka sekarang. Apa yang mereka inginkan adalah satu rumah untuk tinggal sementara. Jadi kami pun semua tahu di Taman Harmoni ada satu blok yang di mana mereka adalah kosongkan untuk bencana-bencana seperti ini. Kejadian pukul 10 malam semalam itu mengakibatkan 100 buah rumah di perkampungan atas air telah roboh. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Keputusan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerahkan hak kuasa selia bekalan gas kepada kerajaan negeri. Bukti kerajaan perpaduan hari ini telah bersedia menyerahkan hak-hak negeri Sabah dan Sarawak seperti termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Noor menyifatkan perjuangan sekian lama pemimpin-pemimpin terdahulu terjawab dengan keputusan tersebut. Kita berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana inilah yang kita perjuangkan selama ini untuk memastikan bahawa hak-hak kita dalam perjanjian MA 63 itu dapat ditunaikan. Pada 10 hari bulan Januari ini kita akan mengadakan satu sidang khas Dewan Undangan Negeri untuk menerima penyerahan kawal selia gas ini ke Sabah. Masa itu dikatakan oleh bahagian perundangan bahawa ada perundangan dan ada legal matters yang perlu diubah sesuai. So saya mengatakan Sabah sentanya satu kepada Perdana Menteri kerana nampaknya begitu cepat untuk mengambil tindakan yang perlu. Mereka menyatakannya kepada pemberita dalam Majlis Rumah Terbuka Christmas Parti Bersatu Sabah di Likas, Kota Kinabalu. Pada masa sama, Datuk Maximus turut memuji usaha Datuk Haji J yang terus konsisten memperjuangkan isu MA 63.
Kerajaan bersetuju meningkatkan had pembiayaan maksimum skim pembiayaan kontrak air sehingga RM200,000 bermula Januari 2023. Sebelum ini, pembiayaan segera kepada usahawan yang mendapat kontrak kerja atau pembekalan terus daripada Kerajaan Persekutuan terhad sehingga RM100,000 sahaja. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Datuk Iwan Benedik berkata bagi pembiayaan di atas sehingga RM200,000, usahawan layak menerima pembiayaan sehingga 75% daripada nilai kontrak, manakala pembiayaan di bawah RM100,000, nilai pembiayaan kekal 85% daripada nilai kontrak. KUSKOP turut meningkatkan bantuan bencana daripada RM1 juta kepada RM2 juta khusus kepada koperasi yang terkesan akibat bencana selain merancang akan menganjurkan sambutan Hari Penjajah dan Peniaga Kecil peringkat kebangsaan di luar Putrajaya. Yang ketiga, sebelum ini kita ada majlis pembangunan koperasi Parlimen dipengerusikan oleh ahli Parlimen sebelum ini, tetapi selepas melihat beberapa maklum balas, saya melihat jauh ke hadapan. Pada saya ianya perlu diperkasakan sebuah majlis tadbir urus baru yang kita panggil Majlis Pembangunan Usahawan, Koperasi, Penjajah dan Peniaga Kecil yang kita cadangkan dipengerusikan oleh pegawai daerah. Beliau yang juga ahli Parlimen Penampang bercakap kepada media selepas melancarkan program kesepaduan komuniti usahawan dan koperasi di Pusat Kebudayaan di Penampang. Pada majlis ini menyaksikan KUSKOP menyalurkan lebih RM4.2 juta kepada 42 usahawan dan koperasi dalam Parlimen Penampang melibatkan pelbagai jenis pembiayaan. Perbezaan kaum, agama dan budaya bukan penghalang rakyat negeri ini untuk terus mengukuhkan tali perpaduan yang terjalin sekian lama. Meskipun Sabah mempunyai lebih 30 suku kaum, namun rakyat tetap hidup aman dan damai. Ini jelas terlihat dalam pelbagai sambutan keramaian mahupun perayaan seperti Hari Krismas. Perpaduan yang telah lama berakar umbi dalam masyarakat majmuk Sabah terserela apabila setiap perayaan disambut seluruh lapisan rakyat sekaligus menunjukkan mereka saling menghormati antara satu sama lain. Seperti lazimnya sempena perayaan ini, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK menganjurkan sambutan Krismas di Padang Merdeka Kota Kinabalu yang berlangsung selama 4 hari pada 13 Disember hingga 16 Disember lalu. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Nurliza Awang Ali berkata, program ini antara lain bertujuan mengeratkan hubungan rakyat khususnya kalangan warga kota. Kalau mau dikata perpaduan, kalau kita tengok orang-orang Sabah, kita datang daripada satu keluarga besar. Di Sabah kita banyak keluarga yang kita masih integrasi, kita masih sangat kuat kerana keluarga kita juga berbilang bangsa dan berbilang agama. So ini adalah merupakan salah satu acara yang kita biasa raikan di Bandaraya Kota Kinabalu lah. Kalau kita tengok hari ini kita merayakan Christmas, insya-Allah pada Januari akan datang kita juga akan membuat acara seumpamanya untuk Tahun Baru Cina dan of course Bazar Ramadan dan mungkin ada aktiviti lain. Rata-rata pengunjung menyambut baik penganjuran program seumpama yang mengukuhkan perpaduan kaum. Saya pun pergi melihat di keliling bazar, sangat banyak pengunjung, bukan sahaja daripada non-Muslim tapi juga dari yang Muslim pergi ke sini. Dan juga ada juga orang daripada luar negara berkunjung ke sambutan Christmas pada hari ini. Dan saya rasa sambutan ini sangat menyatupadukan masyarakat dari pelbagai kaum. Ini first time kita datang sini and ada fair macam ni, boleh tengok like pelbagai kaum like mingling together, and walaupun semua orang nampak berbeza kan, tapi diorang relax je berbahasa Melayu. So I think it's very nice to see. So good to be here lah. I rasa as the result of due to the general elections result, right, memang it's something that we need to accept, and I think kita ada permulaan yang baik, ada kabinet yang baik, so memang ada harapan yang tinggi terhadap kabinet ni, so hoping for the best. Kemeriahan perayaan turut dirasai apabila melihat masyarakat sibuk berbelanja di pusat beli-bela setelah sambutan beberapa tahun sebelum ini agak suram berikutan ancaman pandemik.
lebih mengujahkan hiasan unik yang membawa makna tersendiri termasuk melambangkan perpaduan dan keharmonian. Dari segi itulah kamu nampak decoration semua ada dove tu semua. Dove menunjukkan bahagian peace. Dan juga warna biru itu menunjukkan satu keharmonian semualah. Itulah kami tahun ni kan selepas COVID, selepas banyak malapetaka berlaku. So kami mengharapkan kali ini decoration warna biru untuk menunjukkan satu keharmonian dan juga satu yang lebih menarik bagi perhatian kepada semua rakyat ramai untuk dapat lebih harmoni lah untuk semua rakyat lah. Merry Christmas everybody. Yeah, it's fantastic. Thank you. We've been here 2 weeks already. We're here another 2 weeks. We're visiting family. It's very beautiful. It makes me feel quite in the mood for Christmas now. It's nice to be back after 3 years of having to be away with the pandemic. So it's nice to be united with family again and feel the Christmas atmosphere here and the friendly people. First of all, memang cantik dia punya decoration. Lagi satu memang smart lah lagi tarikan pelancong and then kanak-kanak pun suka. Itulah memang menarik lah. Alhamdulillah, syukur. Memang sangat-sangat okey sebab COVID pun semakin berkurang dan semua pun boleh menikmati yang macam dulu. Okey lah. Tahun ni meriah. Actually saya ni dari Sandakan. Saya nampak orang promo dekat TikTok kan. So saya balik sini, balik bercuti. Hari ini memang berpuja, memang mau tengok hiasan ni. Sangat-sangat cantik sebenarnya. Kita di Sabah ni sudah memang terkenal dengan budaya yang berbilang bangsa, kaum kan. Actually warna ni adalah warna perpaduan. So itu melambangkan perpaduan di rakyat Sabah di mana kita berbeza agama, berbeza bangsa tapi tetap bersatu dalam satu perayaan. Semoga perayaan ini membawa 1000 harapan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus mengukuhkan perpaduan demi negara tercinta. Selamat Hari Christmas, Nirona Newman, RTM. Masyarakat yang meraihkan sambutan Christmas disaran memanfaatkannya sebagai wadah mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan selain menyambutnya secara sederhana dengan mengambil kira situasi ekonomi ketika ini. Agar tidak leka dengan kemeriahan perayaan berkenaan. Sebaliknya, tetap mengutamakan keselamatan, lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca yang kurang baik ketika ini. Marilah kita raikan Christmas ini dan Tahun Baru dengan sederhana. Kita mengambil peluang untuk menziarahi keluarga, untuk kita menjalinkan hubungan, keharmonian dan silaturahim di kalangan masyarakat, komuniti di daerah Telupit. Beliau ditemui pemberita RTM di Telupit. Baik, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Selamat menyambut perayaan Christmas bagi yang meraihkannya. Dengan itu, kembali bersama Alif Ashraf di Angkasa Pura. Silakan Alif. Ya baik, terima kasih dia. Kita ke Labuan, berbeza agama bukan penghalang untuk sama-sama meraihkan sambutan Christmas bersama keluarga. Perincian lanjut dalam Lintang Langsung Pulau Mutiara Laut Cina Selatan, kita bersama Harjay Jack. Silakan Harjay. Malaysia, negara unik yang kaya dengan pelbagai budaya, perayaan serta masyarakat berbilang agama dan kaum. Lebih menarik, setiap perayaan akan diraih bersama-sama tanpa mengira latar belakang sekaligus mewarnai keharmonian negara. Alberin May, 26 tahun yang telah memeluk Islam sejak berkahwin, mengambil tanggungjawab menemani adik tunggalnya yang tidak dapat pulang ke kampung meraihkan Christmas. Meskipun berbeza agama, mereka meraihkan perayaan itu bersama-sama sahabat handai di Labuan. Saya memang sudah convert to Muslim ikut husband saya. Tahun ini kami tidak dapat balik untuk meraihkan bersama dengan keluarga kami. Jadi tahun ini kami buat majlis kecil-kecilan untuk adik saya, memandangkan adik saya tidak dapat balik atas dasar komitmen bekerja. Jadi kami sambut kecil-kecilan lah untuk dia. Saya juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Even tidak dapat balik untuk merayakan hari Christmas di kampung,
Tapi saya masih happy lagi sebab masih ada kakak saya untuk sama-sama dengan saya merayakan perayaan Christmas ni. Walaupun kami berlainan agama, tapi itu tidak menghalang untuk kami merayakan perayaan Christmas ini bersama-sama. Akhir kata, Merry Christmas untuk semua yang menyambut Christmas dan enjoy ya Christmas 2022. Thank you. Dalam pada itu, tinjauan kru RTM mendapati suasana di pusat bandar agak lengang terutama di terminal feri kenderaan mahupun terminal ekspres dan bot laju yang sebelum ini sesak. Cuti sempena perayaan dimanfaatkan orang ramai untuk bercuti ke seberang dan Tanah Besar Sabah selain meluangkan masa bersama keluarga. Satu jawatan kuasa kawalan wabak denggi peringkat Labuan ditubuhkan bagi mengawal penularan wabak terbabit di wilayah tersebut. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbandaran Perbadanan Labuan Fazilah Mahmud berkata, ini susulan Labuan merekodkan peningkatan mendadak kes denggi tahun ini dengan 28 kes sehingga minggu ke-50 berbanding 5 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Jawatan kuasa akan membincangkan pelbagai isu berkaitan yang perlu memerlukan tindakan segera, terutama bagi mengenal pasti kawasan-kawasan sasaran berisiko tinggi denggi. Dan mana-mana hotspot lain juga perlu kita ambil tindakan pembersihan dan seterusnya kita akan melihat mana-mana lagi hotspot lain yang boleh kita buat kawalan dan kita akan mulakan perancangan yang lebih baik pada tahun hadapan untuk melihat kawasan-kawasan lain yang berpotensi untuk wabak denggi di Labuan ini. Usaha tersebut turut mendapat kerjasama pelbagai pihak terutama Jabatan Kesihatan Labuan. Beliau ditemui pemberita selepas mesyuarat jawatan kuasa itu di Wisma Perbadanan Labuan yang turut dihadiri pengarah Jabatan Kesihatan Labuan, Dr. Francis Paul. Hasil pemantauan berterusan bekalan barangan keperluan stabil dan mencukupi. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan Junaidah Arba'in berkata, pada masa sama pemborong juga meningkatkan bekalan bagi menampung keperluan pengguna yang melibatkan keperluan harian termasuk telur, ayam, gula dan minyak. Dan terdapat juga kita punya pemborong yang meningkatkan jumlah supply lah ke pasaran sebanyak ke 20% bagi tujuan untuk persiapan untuk menghadapi perayaan Christmas. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis apresiasi bersama media di Labuan. Majlis bertujuan mengeratkan lagi hubungan bersama penggiat media sekaligus dapat memantapkan kerjasama ke arah penyaluran maklumat sahih kepada masyarakat di peringkat akar umbi. Dan kita harapkan kerjasama antara Persatuan Penggiat Media Labuan atau Pengalaman Media Labuan dapat meneruskan kerjasama dan menjadikan sebagai rakan strategik media di Labuan. Turut hadir Wakil Warga Kerja RTM Labuan. Labuan Fun Cat Show mendapat sambutan menggalakkan dalam kalangan pencinta kucing di wilayah ini dengan lebih 80 penyertaan diterima bagi julung kali penganjurannya. Pengerusi Persatuan Hamka Muezza Kateri, Nur Adilah Latif berkata konsep penganjuran kali ini berbeza dengan penganjuran sebelumnya kerana pelbagai kategori dipertandingkan. Beliau yang juga pengerusi penganjur memaklumkan program merupakan anjuran bersama Jabatan Veterina Labuan dan We Love Labuan Cat yang berlangsung di Dewan Konvensyen Ujana Kewangan. Respon daripada peserta, diorang sangat suka dan sangat happy dan sangat memberangsangkan. Itu yang saya nampak lah. Dari awal sampai sekarang ni excited diorang tu. Diorang sangat teruja lah untuk cat show ni. Diorang mau tahu macam mana konsep dia, apa tu cat show semua. Harap-harap macam setiap tahun lah macam ni. Best. Pengalaman memang syok lah macam kan first time di Labuan macam ni. Mungkin boleh teruskan lagi lah buat yang begini kan sebab ramai lagi kan kucing yang kita boleh tengok di sini macam ada potensi lah. Banyak jenis kucing lagi untuk tanding gitu. Pada pagi ini memang kami sangat bertuah kerana kali pertama mengikuti pertandingan di ruang lega yang cukup cemerlang lah bagi kami. InsyaAllah di masa akan datang kami akan sentiasa mengikuti perkembangan. Kalau ada pertandingan kami akan sentiasa ikut insyaAllah. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Labuan. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Harji.
Baik saudara, kita langsung ke Kuala Nerus, Terengganu sekali lagi untuk mengikuti aktiviti penduduk terjejas yang kini bertungku lumus membersihkan kotoran akibat banjir. Perinciannya kita bersama Siti Jamilah Hanim Jamil di Kuala Nerus. Silakan Hanim. Ya, penduduk terjejas banjir yang telah pulang ke kediaman masing-masing kini mula untuk membersihkan kediaman mereka selepas turut sama terjejas ekoran banjir gelombang kedua baru-baru ini. Dan kami kini sedang buat tinjauan di taman perumahan terbesar di daerah Kuala Nerus ini yang membabitkan 1,200 keluarga. Dan untuk makluman semua, di Terengganu ini juga selain penduduk terjejas banjir, 15 pengamal media pelbagai agensi turut terkesan akibat banjir dan turut sama terkesan kru RTM Terengganu sendiri. Rakan pelapor kita Azrul Faizal Jusuh. Azrul, boleh ceritakan ketika kejadian itu bagaimana? Anda sedang bertugas atau sebaliknya? Okey, pertamanya memang kita ucap Alhamdulillah lah sebab semua selamat sebenarnya. Tiada sebarang kejadian yang tidak diingini melibatkan nyawa. Dan untuk yang pastinya pada hari kejadian yang 3 hari lalu saya sedang bertugas sebenarnya. Jadi macam biasa sebelum ni kita akan ke lokasi, lapor yang terkini, ambil fakta, interview penduduk. Tapi kali ini kita pula yang dipanggil supaya pulangkan dari rumah kita naik air. Jadi itu satu pengalaman baru dan apapun bukan membuat satu saya rasa putus asa atau apa yang sedih, tak ada sedih sebenarnya. Saya anggap ini semua ujian biasa sebab kita dah ada pengalaman ke lokasi yang lebih teruk sebenarnya daripada kita sini. Jadi kita harus bersyukur ni kita masih lagi mampu berdiri dan masih lagi mampu bangkit daripada banjir besar ni. Apapun yang pastinya banjir kali ini memang di luar dugaan lah sebenarnya. Sebenarnya kalau ikut ramalan ni, kalau kawasan sini sebenarnya dia ada bahagian sebenarnya ada bahagian yang memang rendah, ada tinggi. Kalau yang taman saya ni, tempat saya ni memang asal-asalnya memang tak pernah sampai air sebenarnya. Tapi kali ni air sampai. Dan kalau ikut yang saya tengok masuk baru ni, dalam rumah ada lebih kurang dekat lutut, ada dekat peha ada air. Jadi itu kedalaman air kat sini. Jadi ini semua sebenarnya terkesan sebab kita punya tempatan banjir di sebelah taman ni, iaitu aliran terusan daripada Bandar Kuala Nerus telah melimpahi ke taman ni. Itu sebenarnya masalahnya. Jadi ramai juga yang tidak menjangkakan sampaikan kita punya PPS yang terdekat pun sampai penuh sebenarnya. Ada yang terpaksa tinggal di luar, yang berteduh di rumah saudara mara ataupun ibu bapa mereka lah. Okey Azrul, terima kasih. Semoga anda sekeluarga dan penduduk di sekitar ini tabah dan orang kata selamat membersihkan rumah lah. Dan untuk makluman semua juga, ketika ini hampir di semua daerah kerja-kerja pembersihan sedang rancak dijalankan. Terima kasih diucapkan kepada semua agensi yang sudi untuk membantu masyarakat yang terjejas banjir di negeri Terengganu. Rakan Sugas, itu saja dapat saya kongsikan. Kembali pada anda, silakan. Ya, baik, terima kasih Hanim. Baik, seterusnya kita ke Sarawak. Fokus dari Bumi Kenyalang hari ini mengenai semakan pemberian khas di bawah perkara 11.2D Perlembagaan Persekutuan. Perinciannya bersama Bumawin. Silakan Buma. Terima kasih Alif. Kerajaan negeri berharap Kerajaan Persekutuan dapat memahami rasional formula semakan pemberian khas di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan bagi memastikan pemberian khas kepada Sarawak dapat diagihkan adalah lebih adil kepada kedua-dua kerajaan. Meskipun Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng tidak mengumumkan formula tersebut kerana masih dalam perbincangan, namun beliau menegaskan formula yang dibentangkan Kerajaan Sarawak adalah lebih adil. Pergi balik kepada negeri Sarawak. Di antaranya ialah 112D di mana kita mempunyai formula dan saya difahamkan oleh Datuk Seri Fadilah sedang dibincangkan. Walaupun nampaknya mereka ada mempunyai formula mereka sendiri, tetapi kita berpegang teguh dengan formula kita kerana ia lebih adil kepada Sarawak dan juga kepada Kerajaan Persekutuan. Jelas beliau, ia telah dimajukan kepada jawatan kuasa khas Perjanjian Malaysia MA63 apa yang dikehendaki oleh Sarawak dan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof telah diarahkan untuk mengemaskini perkara berkaitan dalam tempoh 1 bulan.
Umpamanya example kita punya stamp duty adalah dipungut oleh kerajaan pusat, walaupun ia hasilnya daripada transaksi yang berasaskan kepada tanah kita, dan tanah adalah aset negeri Sarawak. Just example lah. Okay. Beliau menegaskan pemberian khas kepada Sarawak hendaklah berdasarkan formula yang munasabah dan pragmatik dengan mengambil kira kedudukan kewangan kerajaan persekutuan seperti yang termaktub dalam perkara 112D Persekutuan Perlembagaan. Premier memberitahu demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan di kediaman Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Uga Embas bersempena perayaan Hari Krismas di Kuching. Yang pertama, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Krismas kepada masyarakat Kristian yang merayakan Hari Krismas. Kita harap bahawa dalam keadaan negeri Sarawak kita sentiasa makmur walaupun kita mempunyai masyarakat berbilang kaum, berbilang agama. Baik, sementara itu Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berpuas hati dengan pengurusan bencana banjir di Sarawak daripada agensi berkaitan termasuk dari segi bantuan dan tindakan. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memberitahu ia selaras dengan matlamat utama jawatan kuasa tersebut iaitu memastikan penduduk yang terjejas adalah selamat dan tidak membebankan mereka. Dato' Ahmad Douglas Ugah dalam pada itu menasihati masyarakat untuk sentiasa berjaga-jaga terutama mereka yang tinggal di kawasan yang rendah dan kerap berlaku banjir. Katanya mereka perlu menghubungi pihak berkaitan dengan segera agar bantuan dapat disalurkan. Jelasnya sebanyak 60 pasukan bertindak kecemasan komuniti terutama di kawasan pedalaman telah dikerahkan untuk bertindak awal bagi membantu menstabilkan keadaan apabila berlakunya bencana atau kecemasan sebelum ketibaan agensi keselamatan dan bantuan kecemasan profesional. Sementara itu, sebanyak 18 buah pusat pemindahan sementara PPS telah ditutup setakat pukul 3 petang tadi. JPBN dalam satu kenyataan memaklumkan hanya 141 penduduk daripada 34 keluarga masih berlindung di 2 PPS di daerah Serian. PPS yang masih aktif ialah PPS Dewan Serbaguna Kampung Rimba Padi dan PPS Dewan Kampung Koramawang. Bantuan kepada penduduk banjir di seluruh negara berjalan lancar. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia dicapai dengan pelan persediaan awal yang dirangka sejak Oktober lepas. Memang kita bersedia. Sebenarnya ada tempat kita sudah hantar daripada bulan Oktober lagi. So kita menjangka. Semuanya ini dijangka akan berlaku. Jadi bukan saja Sarawak, seluruh negara. Sebab kita takut bila berlaku banjir, kita tidak dapat menghantar dalam masa yang masa yang singkat. Jadi semuanya telah disiap sediakan. Datuk Seri Nancy memberitahu selain bantuan RM1,000 bagi setiap ketua isi rumah, kementeriannya juga menyediakan khidmat kaunseling yang amat diperlukan penduduk terjejas. Perkhidmatan itu jelasnya memainkan peranan yang penting dalam memberi sokongan emosi kepada penduduk yang trauma akibat kemusnahan harta benda. Datuk Seri Nancy ditemui media selepas mengadakan lawatan di Pusat Pemindahan Sementara, PPS di Dewan Suara Semarahan dan PPS Kampung Baru dekat Semarahan. Sarawak baru-baru ini telah memeteraikan satu lagi kerjasama perniagaan dengan sebuah syarikat perabot dari Jepun yang melibatkan kontrak jangka pendek dan panjang dalam membekalkan kayu pallet ke pasaran negara itu. Memorandum Persefahaman MOU tersebut merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Sarawak dalam menyokong aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 dalam membangunkan ekonomi melalui pembangunan tenaga hijau. MOU ditandatangani oleh pengerusi Green Pellet Sarawak, Datuk Hisham Bojit, manakala Kinemitsu Corporation pula diwakili oleh pengurus besar bagi bahagian tenaga Koji Nozaki.
Majlis MOU yang berlangsung di Tokyo, Jepun itu disaksikan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Dalam pada itu, Kinemitsu Corporation bercadang untuk mendapatkan kayu pelet dari Sarawak untuk jangka masa yang panjang bagi bekalan pasaran negara Jepun. Tempoh kontrak jangka panjang dijangka dari 10 hingga ke 15 tahun dan ia akan memberikan manfaat kepada industri perkayuan di Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu Malaysia sangat istimewa dengan rakyatnya hidup aman dan harmoni dalam kepelbagaian budaya dan perbezaan agama. Justru katanya semua pihak hendaklah sentiasa menghormati dan menghargai kepelbagaian ini sebagai satu keunikan yang merupakan asas kepada kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Datuk Seri Fadilah menjelaskan sambutan perayaan Hari Natal perlu dijadikan sebagai asas untuk mengukuhkan iltizam dan perpaduan dalam kalangan masyarakat dan menjauhi sebarang pertelingkahan selain mengeratkan persefahaman dan perpaduan. Jelasnya amalan saling hormat menghormati perayaan kaum-kaum lain serta tradisi kunjung-mengunjung perlu diteruskan pada musim perayaan ini sebagai identiti masyarakat Malaysia yang unik lagi harmoni. Namun dalam kegembiraan meraihkan perayaan, Datuk Seri Fadilah mengingatkan rakyat untuk tidak lupa kepada saudara mara dan rakan-rakan yang sedang ditimpa bencana, musibah banjir dan sebagainya. Datuk Seri Fadilah berkata demikian dalam satu hantaran di laman Facebook rasminya bersempena Hari Natal dan Tahun Baharu 2023. Sementara itu, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, dalam meraihkan sambutan Hari Krismas dan Tahun Baharu 2023, rakyat diingatkan untuk sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dalam memastikan keselamatan diri dan keluarga sama ada di jalan raya, di rumah atau di mana-mana sahaja. Beliau juga mahu semua pihak mengambil iktibar daripada tragedi tanah runtuh di tapak perkemahan Fathers Organic Farm yang telah meragut nyawa 31 orang selain kejadian banjir teruk yang melanda beberapa negeri yang menyaksikan puluhan ribu penduduk terjejas. Beliau berharap semua keluarga mangsa yang terlibat dalam kedua-dua tragedi diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menempuh tempoh-tempoh sukar ini. Beliau juga berharap agar Tahun Baharu 2023 akan membawa lembaran baharu buat Malaysia. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri juga berharap agar sambutan Hari Krismas dan Tahun Baharu 2023 ini dapat menyatu padukan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Kami doakan semoga sambutan kali itu dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim dan menyatupadukan kita semua sekira apakah bangsa kita, agama kita maupun fahaman politik. Dalam pada itu, Menteri Perpaduan Datuk Aaron Agodagang turut mengucapkan selamat Hari Krismas kepada semua penganut agama Kristian di negeri ini. Dalam hantaran di laman Facebooknya, beliau berkata, Malaysia diberkati dengan rakyat terdiri daripada pelbagai etnik, bahasa dan kepercayaan agama yang hidup bersama-sama. Beliau menyeru agar semua dapat mengambil peluang untuk menyebarkan mesej kebersamaan dan persefahaman dan perasaan kasih ketika perayaan ini. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib turut menzahirkan ucapan Hari Natal buat semua penganut agama Kristian dan selamat bercuti buat seluruh rakyat Malaysia. Beliau mengingatkan mereka yang pulang ke kampung halaman berhati-hati ketika memandu dan semoga perayaan ini disambut dengan penuh bermakna bersama ahli keluarga. Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Yee pula dalam hantaran laman Facebooknya bersempena sambutan Hari Krismas turut mendoakan sambutan kali ini adalah yang paling indah buat rakyat yang meraihkannya. Katanya perayaan ini perlu disambut dengan cara terbaik dengan menyayangi antara satu sama lain. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Alif, silakan. Terima kasih, Buma. Baik, sedikit perkembangan sukan. Kemenangan bergaya Malaysia ke atas Laos semalam membuktikan potensi sebenar pemain-pemain skuad Harimau Malaya dalam membentuk pasukan yang berkualiti tinggi. Dalam aksi kedua peringkat kumpulan B itu, skuad kendalian Kim Pan-gon berpesta gol dengan keputusan 5-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil.
Ini kemenangan kedua skuad negara selepas menang tipis 1-0 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Rabu lalu. Kejayaan ini turut memenuhi hajat Ketua Jurulatih Kim Panggon yang mahu anak buahnya merapatkan jurang perbezaan gol dengan Vietnam, lawan yang akan dihadapi pada aksi ketiga Selasa ini. First half, it was a little bit struggle for us because they are really compact. They don't give us space, and also, all the players, most of them since last Cambodia game until now, I think more than 10 days they didn't have a game. So I think a little bit lost their game fitness. So I'm happy to see that quickly react in second half and all the recover their performance. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.